Assalamualaikum, nama saya Nur Syazlin binti Abdul Syakur, nombor matrik 280697. Sebagai pengenalan, saya akan membentangkan definisi core curriculum terlebih dahulu. Aktiviti core curriculum merujuk kepada apa-apa aktiviti yang dirancang daripada proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah kurikulum yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari dalam bilik darjah. Pembentangan saya hari ini adalah mengenai pengalaman dalam badan beruniform. Badan beruniform merupakan satu kumpulan yang terdiri daripada gabungan keahlian dan mempunyai dasar-dasar tertentu untuk diikuti dan dipatuhi. Jadi di SMK Tinggi Bukit Mertajam, saya telah menyertai Badan Beruniform Kadet Remaja Sekolah atau dikenali sebagai KRS selama tempoh 5 tahun daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Jadi sepanjang tempoh tersebut saya banyak mempelajari ilmu-ilmu dan pengalaman yang baharu serta saya juga telah menjawat jawatan sebagai ahli aktif dan ketua pelatun. Aktiviti yang memberi impak sepanjang menjadi ahli KRS ialah pertama sekali kawat kaki. Kawat kaki merupakan aktiviti wajib bagi semua badan beruniform termasuk juga KRS. Saya mula menyertai kawat kaki daripada tingkatan 1. Pada awalnya rasa takut menyelubungi diri untuk menyertai aktiviti ini kerana semua sedia maklum bahawa kawat kaki memerlukan latihan yang banyak untuk menguasai setiap pergerakan yang sukar. Jadi, setelah mengambil keputusan untuk melibatkan diri dalam aktiviti kawat kaki ini, seperti badan beruniform yang lain, kami mengadakan sesi latihan di sebelah petang selepas tamat sesi persekolahan. Walaupun terdapat pelbagai cabaran mendatang seperti dimarahi ketua security berlewat, tidak seragam dan sebagainya, malah kami turut berhujan panas setia berlatih untuk bersiap sedia dalam pertandingan yang bakal tiba. Pada tanggal 21 April 2014 bertempat di Pusat Core Curriculum Pulau Pinang, hari pertandingan kawat kaki peringkat daerah yang melibatkan banyak sekolah-sekolah merhata wakil mereka. Saat di mana segala kerja keras kami yang telah berlatih untuk beberapa minggu akan terjawab pada hari tersebut dan akhirnya kerja keras kami membuahkan hasil apabila telah berjaya memperoleh tempat ketiga. Penglibatan saya terhenti pada tahun 2014 sahaja setelah pada tahun 2015 hingga 2016 negara kita berhadapan dengan masalah jerebu dan pemanasan global yang teruk menyebabkan kami terpaksa berhenti demi keselamatan semua. Pada tahun 2017 juga kami tidak turun bertanding disebabkan kekurangan ahli untuk menyertai pertandingan dan pada tahun 2018 sebagai seorang pelajar tingkatan 5 saya mula sibuk dengan persiapan untuk menghadapi SPM yang bakal tiba. Jadi apa yang setelah saya pelajari dalam aktiviti kawat kaki ini? Pertama, saya belajar untuk berani mencuba perkara baharu. Pada mulanya saya berasa kurang yakin untuk sertai aktiviti kawat kaki ini, namun setelah mendapat sokongan dan dorongan daripada rakan-rakan, saya cuba juga untuk menyertai aktiviti kawat kaki ini. Dan saya sangat berpuas hati dengan hasil titik peluh kami selama ini. Pengalaman ini mengajar saya untuk mencuba dan tidak takut untuk gagal kerana kegagalan akan mengajar erti tidak berputus asa sehingga berjaya. Yang kedua, melatih disiplin diri. Sesi latihan bukan sahaja berkawat tetapi ia juga melatih diri untuk lebih berdisiplin. Sebagai contoh, mendengar arahan daripada ketua, tepati masa dan bekerjasama sebagai satu pasukan. Kesannya tidak akan nampak secara langsung, namun disiplin diri itu akan terus digunakan dan diaplikasikan walau di mana jua saya berada. Ketiga, saya belajar tentang nilai tanggungjawab. Sebagai satu pasukan, kami menggalas tanggungjawab masing-masing untuk pastikan setiap formasi dan gerakan kami sentiasa seragam dan tersusun cantik. Jika seorang melakukan kesalahan, semua akan didenda sebagai peringatan untuk kami terus peka dan menggalas tanggungjawab kami masing-masing. Dan yang keempat, mengeratkan hubungan. Ahli kawat kaki terdiri daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Jadi hubungan yang baik antara kami akan membantu untuk melancarkan proses latihan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Aktiviti yang kedua ialah program pembinaan jati diri. Program yang sangat digemari ramai pelajar kerana aktiviti ini dilakukan di luar sekolah selain memberi peluang kepada pelajar menimba pengalaman yang baru dan menarik. Ketika itu saya berada di tingkatan 3 sewaktu menyertai program ini. Program ini diadakan di Pusat Core Curriculum Pulau Pinang selama 3 hari 2 malam.
Seramai 40 peserta menyertai dan kami diiringi oleh 3 orang guru pengiring, dan kami juga dipecahkan kepada 2 kumpulan bagi memudahkan urusan guru pengiring. Jadi, terdapat pelbagai aktiviti menarik dijalankan sepanjang program berlangsung, seperti aktiviti fizikal yang melibatkan flying fox, climbing wall, laluan halangan dan paintball. Aktiviti paintball merupakan kegemaran saya kerana kami bertanding antara kumpulan dan hadiah akan diberikan buat pemenang. Walaupun kami tidak mempunyai peluang untuk memenangi game tersebut, tetapi kami telah mencipta satu kenangan yang indah lah buat saya. Selain itu, terdapat juga aktiviti mental dan kerohanian seperti program sharing session bersama fasilitator dan sedikit ceramah atas kirah ringkas. Biasanya kami melakukan aktiviti ini di sebelah malam. Seterusnya, aktiviti malam pencarian bakat juga dilakukan, di mana kami diberikan kebebasan untuk melakukan apa sahaja persembahan di pentas yang sedia ada secara berkumpulan. Pengalaman selama 3 hari 2 malam ini sangat bermakna buat saya. Saya telah belajar untuk mencabar kemampuan diri, di mana saat saya merasa saya tidak boleh melakukan sesuatu perkara itu, tetapi apabila saya lakukan, sebenarnya saya juga boleh lakukannya seperti orang lain. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan mengajar saya untuk keluar daripada zon selesa, meneroka kemampuan diri yang kita tidak sedar selama ini. Yang kedua, semangat kerjasama sangat penting sebagai satu pasukan. Banyak aktiviti yang dijalankan secara berpasukan mengajar erti bekerjasama dan memupuk semangat berkumpulan antara kami semua. Dan yang ketiga, penyertaan saya dalam program ini membantu dalam pengurusan stres. Apabila berada di luar sekolah, tekanan terhadap pembelajaran dan akademik berkurang. Selain aktivitinya yang menyihatkan tubuh badan, ia juga membantu dalam mengurangkan stres, dan saya hanya berseronok dengan rakan-rakan sepanjang kami menyertai program pembinaan jati diri ini. Sebagai kesimpulan, aktiviti kokurikulum amat penting kepada semua pelajar untuk bergiat aktif kerana kita dapat menimba ilmu dan kemahiran-kemahiran baru seperti kemahiran kepimpinan, bersosial, penyelesaian masalah dan sebagainya, di mana ia akan membantu kita pada masa akan datang menempuh alam pekerjaan dan kehidupan seharian. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.